Okey, selamat pagi semua. Banyak pelajar, malah ibu bapa, malah guru-guru juga yang mengandaikan bahawa setengah pelajar itu lemah dalam bahasa Melayu. Okay, I've heard parents say, no, my son is very weak in BM. My daughter is very weak in BM. Even students themselves saying, I'm very weak in BM. But what is BM? Kamu kena faham apakah itu bahasa. Okay, kalau betul-betul kita nak capai kecemerlangan ataupun menguasai bahasa Melayu, kita kena tahu dulu apakah itu bahasa. Jadi kajian saya daripada buku teks tingkatan 1 sampai tingkatan 5, malah semua set peperiksaan dan pentaksiran yang diadakan di sekolah sehinggalah kepada peperiksaan SPM, bahasa itu pada dasarnya bermaksud typing. Bahasa maknanya typing. T-A-I-P-E-I. Siapa nak kuasai bahasa, mesti nombor 1 kuasai tata bahasa Melayu. Tanda baca, T for tanda baca also. Ayat, pelbagai jenis ayat perlu dikuasai. Imbuhan, penggunaan imbuhan yang betul. Imbuhan ni perkara yang cukup sensitif. Cukup sensitif dalam bahasa Melayu ialah imbuhan. Tempat guna di, kamu guna me, habislah. Hancur, impression jatuh, karangan kamu boleh terjejas dari segi pemarkahan. Peribahasa, simpulan bahasa, pandangan-pandangan, pendapat-pendapat tokoh boleh dikuasai. Ejaan, sangat penting ejaan untuk dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 ada kesalahan ejaan. Dan istilah. Istilah ni lebih penting pada peringkat tingkatan 3, 4, 5. Jadi kamu kena kuasai pelbagai jenis perkataan. Inilah yang dikatakan gaya bahasa ataupun perbendaharaan kata, kosa kata yang luas. Ataupun dalam kelas kita belajar teknik WOS, ways of saying things. How to say something in the best way possible. Macam seorang pelajar pergi tulis, memberikan bantuan kepada mangsa banjir. Memberikan bantuan. Okay? Tapi seorang lagi pelajar pergi tulis, menghulurkan bantuan. Jadi pelajar yang menghulurkan ini, yang menggunakan perkataan, istilah menghulurkan bantuan ini lebih tinggilah penguasaannya. Cukup jelas daripada pemilihan perkataan dia itu sendiri. Kita tahu pelajar yang guna menghulurkan lebih tinggi daripada pelajar yang guna perkataan biasa seperti memberikan. Memberikan is not wrong. I'm not saying it's wrong. It's lesser in quality. It's lesser in style berbanding dengan menghulurkan. Jadi inilah yang perlu kamu kuasai jika betul-betul kamu nak baiki BM. Jadi there's no points generally saying I'm weak in BM. Which area you're weak? You're weak in tata bahasa? Okay, you can do latihan tata bahasa. Boleh baca buku teks. Boleh dalami tips-tips tata bahasa yang diberikan dalam buku teks dan buku-buku lain. Okay, kalau kamu lemah dalam istilah, okay, baca buku teks. Dalam buku teks, setiap tema ada istilah-istilahnya yang tersendiri. Fokus. Istilah is basically for you, form 1 to form 2, 3. Istilah were basically difficult words lah, words that you don't know. Itulah istilah yang penting untuk kamu. Jadi kamu perlu kuasai, kena tambah bank istilah kamu. You can have a book for bank istilah ataupun ways of saying things in BM. Macam menghulurkan bantuan saya kata tadi. Melestarikan alam sekitar. That's the best word. Melestarikan keindahan alam sekitar. Itulah perkataan paling tepat. Okay? Melestarikan maknanya mengekalkan ataupun mengabadikan keindahan alam sekitar. Jadi pemilihan perkataanlah yang menunjukkan betapa berwibawanya. How powerful your bahasa depends on your choice of words. You know who will have choice? Only the rich people will have choice. Poor people got no choice. So you must be rich in your language, in your words. Sebab tu kita dalam kelas kita fokuskan semua ini. Kerana saya faham, Taipei kalau dikuasai, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, kamu selamat dalam bahasa Melayu. Okey, ini kita fokus kesalahan ejaan. Satu kesalahan ejaan yang sering diberi dalam peperiksaan ialah kesalahan ejaan bagi bulan-bulan. Bulan Januari sampai Disember dalam bahasa Melayu. So, kamu kena tahu the English spelling and the bahasa spelling. Okey, berapa bulan daripada 12 bulan ini yang ejaannya sama? Same ejaan. BM in English, same spelling. July? Yes? July.
July is same. April. April is same. Okay, lagi? Empat. September, October. September. September, October is same. Yeah. Oh, October is same, huh? No. Need to count K, not C. Yeah, not C, K. So, berapa bulan yang sama ejaannya? November, December. December same. Or need to count S. November, September, May, April. May is same. No. May is MEY. Yeah, see this discussion, you know these things are probably from standard 1, but spelling dalam bahasa Melayu kamu belum kuasai. Kamu mendabik dada kata saya tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, tapi ejaan pun belum tahu lagi. Jadi kamu kena faham hanya 3 bulan ejaannya sama. April, September, November. 3 bulan saja ejaan English dengan BM sama. 9 bulan tidak sama. Okay? So salin ejaan ni, salin dalam buku kamu. 9 bulan ejaannya tidak sama. Tengok, Januari, RI, Februari sama. March macam ni. May, June, July, August, Oktober, not OC, okay. Dan Disember inilah ejaan yang betul dalam bahasa Melayu. So inilah yang dikatakan kesalahan ejaan. So, kamu kadang-kadang diberi perkataan yang ejaannya digunakan ejaan bahasa Inggeris. Jadi kamu kena tahu dalam bahasa Melayu, ejaannya berbeza. You can also screenshot for your reference. Ingat, ini penting. Terutamanya untuk tingkatan 1, 2, 3 lah saya rasa ini sangat penting. Walaupun boleh keluar dalam soalan tingkatan 4 dan 5 dalam bahagian kesalahan bahasa. Okey? Sebab kesalahan bahasa seperti yang saya tunjukkan tadi, kesalahan bahasa ini boleh terdiri dari segi tata bahasa, imbuhan, ejaan dan istilah. Okey, tata bahasa, imbuhan, ejaan, istilah. Semua ni boleh keluar sebagai kesalahan bahasa dan semua kesalahan ini juga kamu kena elakkan ketika menulis karangan. Ketika tulis karangan, semua kesalahan ini mesti dielakkan. Barulah markah bahasa kamu itu akan terus kekal tinggi. Jadi bahasa Melayu pada dasarnya bermaksud taipei. Okay, tata bahasa, ayat, imbuhan, peribahasa, ejaan dan penggunaan istilah. Semua aspek ini perlu kamu kuasai.